5, if I'm not mistaken. Ini adalah tajuk tingkatan 4. Soalan 1 MRSM ini adalah tajuk tingkatan 4, bab 5, metabolisme dan juga enzim. Okey, jom kita tengok soalan. Kalau you guys nak tengok dalam buku teks adalah pada muka surat 89. So, kalau nak tengok, refer dalam buku teks awak adalah pada muka surat 89. Ya, 89. This one. Okay, now soalan. Rajah 1 menunjukkan peringkat-peringkat dalam tindak balas J berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. Okay, now, so kita tengok sini soalan dia. Okay, mangga dan kunci. Rajah 1, kita tengok kan, dalam rajah 1 ni dia dah bagi tahu substrate. So, ingat tahu yang depan ni, ini kita panggil dia sebagai substrate. Selepas tindak balas, yang ini kita kenali dia adalah sebagai produk ataupun asid. Now, kalau untuk enzim, penamaan enzim ni kita tengok dia punya substrate. Jika substrate itu kita kenali dia sebagai laktosa, right? So, nama enzim itu kita kenali sebagai lactase. So, awak ingat dalam penamaan enzim, yang paling penting awak tengok dia punya substrate. Jika substrate itu adalah laktosa, nama enzim adalah lactase. Contoh lain. Katakanlah kalau kita bagi satu contoh. Satu contoh katakanlah nama substrate itu adalah maltosa. Nama enzim kita kenali adalah sebagai maltase. Jika nama substrate itu adalah lipid, nama enzim kita kenali dia sebagai maltase. Sekejap maltase. So basically kita tengok kat sini penamaan dia kita letak ASE kat belakang. Tapi ada enzim yang tak ikut penamaan ni tau. So contoh enzim tu memang dah famous. So contoh enzim yang tidak mengikut penamaan enzim yang ini, kita ada contohnya adalah kita ada amylase. Okay, so amylase ni adalah untuk substrate ni adalah kanji. Satu lagi adalah protein. Nama enzim protein ni adalah pepsin. Maksudnya yang ni dah famous tau. Dia orang dah famous, so dia orang tak guna penamaan enzim. Tapi yang lain daripada tu, kalau lah awak nak tengok penamaan enzim, awak tengok daripada substrate. Lagi sekali, okay, penamaan enzim bergantung kepada substrate. Jika substrate itu adalah maltosa, nama enzim adalah maltase. Jika nama substrate itu adalah lipid, nama enzim adalah maltase. Tetapi ada special case yang substrate itu, penamaan enzim itu tidak mengikut substrate sebab dia dah famous, dah memang well known. So contohnya, katakanlah kita ada kanji. Kanji ni nama dia punya enzim, kita panggil dia adalah sebagai maltase. Manakala kalau protein, kita kenali dia adalah sebagai pepsin. Okay, jom kita tengok soalan. So ini adalah soalan 1 untuk MRSM. So soalan 1 dalam MRSM ni, rajah 1 menunjukkan peringkat-peringkat tindak balas enzim J. Okey, dia kata adalah tindak balas enzim J berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. This one, you guys boleh tengok buku teks pada muka surat 89. Now, so dekat sini, berdasarkan rajah 1, okay, namakan J dan juga M. So, J itu adalah lactase, manakala M itu adalah glukosa. Sebenarnya kalaulah awak tengok kat sini kan, laktosa ni ini adalah sejenis monosakarida. Disakarida. Nampak tak? Dia ada dua ni kan. Dua ni kan. So dua ni kita panggil dia sebagai disakarida. Disakarida ni nanti, okay, dia akan terhidrolisis menjadi monosakarida. So basically substrate ni dia akan pecah menjadi hasil. So katakanlah kalau laktosa jika dihidrolisis, okay, plus H2O, okay, alright, dia akan jadi glukosa. Menghasilkan produknya adalah glukosa dan satu lagi adalah galaktosa. Tapi paling mudah kan kalau jawapan awak adalah glukosa sebab semua disakarida bila kita pecahkan dia memang ada molekul glukosa. Contoh lain kan, kita ada laktosa, kita ada sukrosa. Sana sukrosa. Kalau sukrosa dihidrolisis H2O, dia akan jadi glukosa
plus satu lagi adalah fruktosa. Right. Contoh satu lagi untuk disaccharida, katakanlah kita ada maltosa. Kalau maltosa plus H2O sebab hidrolisis tau. So dia akan hasilkan glukosa plus glukosa. So jawapan dekat sini sebenarnya awak boleh tulis glukosa dan di other one kita kata sama ada glukosa atau galaktosa. Right. Okay, next one. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, now soalan seterusnya. Sekejap Alamak, saya terbuat dua. Okay, now namakan struktur L. So L ni senang kata, kalaulah yang ini kita panggil dia L yang ni. This one, this one L. Okay. L ni adalah hasil gabungan enzim. This is enzim. Ini adalah substrate. Tetapi dalam soalan ni enzim kita dah diberikan. So enzim ni adalah lactase. So substrate-nya adalah laktosa. Jadi struktur L ni sebenarnya apa? Struktur L ni sebenarnya adalah kompleks enzim dulu. So lactase plus lactase plus sana bukan macam tu. Lactase plus laktosa. So soalan ni betul tak? So namakan struktur L. So struktur L adalah kompleks lactase laktosa. Betul? Okay. Now nyatakan jenis metabolisme yang terlibat dalam pembentukan struktur M yang ditunjukkan dalam rajah 1. So metabolisme ni sebenarnya kita ada dua jenis metabolisme tau. Metabolisme kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Kita ada dua jenis. Satu kita kenali sebagai katabolisme. Satu lagi kita kenali sebagai anabolisme. Nah, macam mana you guys nak ingat? Awak ingat kata ni macam cut. Cut. So bila cut maksudnya kita pecahkan. Maksudnya kalau kata adalah daripada molekul tu besar, dia akan pecah menjadi molekul kecil. So maksudnya daripada molekul kompleks menjadi ringkas. Kalau ana, you guys ingat ana ni macam banner, ana. So ana dia terbalik pula. Ana adalah daripada molekul ringkas. Okay. Dia akan jadi molekul kompleks. So daripada ringkas jadi kompleks. So kita tengok daripada soalan ni, dia daripada kompleks menjadi ringkas atau ringkas menjadi kompleks. So dalam soalan ni yang kita tahu dia adalah daripada laktosa, dia akan dihidrolisis menjadi glukosa dan plus galaktosa. Maksudnya daripada disaccharida yang dua, dia akan pecah menjadi monosaccharida. So yang sesuai jawapannya adalah katabolisme. Okay. Now, soalan seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Terangkan mengapa J tidak dapat bertindak balas dengan substrate K. J ni, enzim J tidak bertindak balas dengan substrate K. So basically, awak tengok daripada sini, kalau you guys perasan, ini adalah K. Right. So kenapa K tu tak boleh ngam? Sebab K ni tak boleh masuk dalam tapak aktif enzim ni. Okay, so tadi saya tersilap. Nah, yang ni dalam soalan ni sebenarnya dia ada dua substrate. Saya warnakan biru tau. So, ini adalah substrate. This one also adalah substrate. Tetapi, lactase suka siapa? Lactase suka laktosa. Sebab laktosa ni boleh perfect match dengan dia punya tapak aktif. Tetapi kalau substrate K ni tak sesuai sebab substrate K tu dia tak boleh match dengan tapak aktif enzim. So enzim ni dia sifatnya adalah spesifik. Sifat enzim ni, yang ini ni, kita panggil sifatnya adalah spesifik. Kenapa enzim ni sifatnya adalah spesifik? Kerana ia mempunyai tapak aktif. Dia ada tapak aktif. Sebab itu sifatnya adalah spesifik. So kenapa K ni tak boleh ngam?
Kalau kita tengok sini sebab K ni tak boleh perfect match dalam tapak aktif tu. Okay, so kita tengok jawapan kawan awak So jawapan kawan awak kat sini sebab kerana G adalah spesifik, betul? So K tidak boleh bergabung dengan tapak aktif J. So bila dia tak boleh bergabung, kompleks NC substrate tidak dapat terbentuk. So tindak balas tidak dapat berlaku. So basically ni betul, ni betul. So 2 markah. Okay, settle untuk soalan nombor 1. Now next kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni masih lagi di tingkatan 4. Okay, tetapi dalam bab 7. Dalam bab 7 kalau you guys boleh tengok buku teks awak adalah pada muka surat 115. Saya suka pakai buku teks tau sebab basically apa-apa jawapan kitab kita paling utama adalah buku teks textbook. Now kita tengok dekat sini soalan dia tau. Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada proses respirasi sel. Tengok ingat tau respirasi sel ni ada berapa jenis. Respirasi sel kita ni sebenarnya ada 2 jenis tau. Okay, satu adalah kalau guna oksigen, satu sini kalau dia guna oksigen kita kenali dia sebagai respirasi aerob. Alright, kalaulah without oksigen atau oksigen yang kurang, kita kenali dia sebagai fermentasi. Fermentasi ni pula kita ada 2 jenis tau. Satu adalah fermentasi asid laktik, satu lagi adalah fermentasi alkohol. Alkohol. Okay, right. So, tengok soalan ni sekali. Baru kita baca soalan lagi sekali Nah, soalan dekat sini, rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada proses respirasi sel. Tenaga yang dihasilkan daripada proses ini digunakan untuk menjalankan aktiviti harian. Okay, so kita ada ATP. Lepas tu ATP ni dia tukar menjadi ADP dan juga molekul X. So, namakan molekul X. So, molekul X ni sebenarnya apa? Molekul X ini sebenarnya adalah, kita kenali dia sebagai fosfat. Sebenarnya ATP ni apa? ATP ni sebenarnya kita kenali dia sebagai adenosine-trifosfat. So maksudnya dia ada 3 kumpulan fosfat. So kalau you guys tengok dekat sini, ATP ni sebenarnya short form untuk apa? Short form untuk adenosine-trifosfat. Tri merujuk kepada 3 molekul. Kalau awak tengok kat sini dia dah jadi di 2. So kat sini dia dah jadi sebenarnya adenosina difosfat. So ATP ni sebenarnya dia dalam ATP ada tenaga dan ATP ni adalah satu molekul yang tak stabil. So ATP ni mudah diurai menjadi ADP. So maksudnya semasa ATP itu diurai menjadi ADP, ada tenaga yang dibebaskan. So nampak tak? Ada tenaga yang terbebas. So rajah 2, berdasarkan rajah 2 namakan molekul X. So molekul X ini apa? Molekul X adalah fosfat. Betul? Now seterusnya. Nyatakan komponen sel yang terlibat dalam proses ini. Proses ini berlaku di mana? Proses ini sebenarnya dia berlaku adalah di mitokondria. Okay. Now, dalam proses respirasi sel, sebenarnya respirasi sel ni dia berlaku dalam 2 tempat tau. So, sebelum jadi ATP ni, kalau you guys perasan, glukosa, kalau saya contoh sikit glukosa akan ditukar menjadi molekul yang kita panggil dia sebagai piruvat. So proses glukosa ditukar menjadi piruvat ini kita kenali dia sebagai glikolisis. Glikolisis ni dia berlaku dekat mana? Glikolisis ini dia berlaku adalah di sitoplasma. Kemudian piruvat inilah yang akan pecahkan menjadi tenaga. So awak ingat proses penghasilan tenaga, kalau awak nampak ada proses pemecahan tenaga atau penghasilan tenaga, proses ini mesti berlaku di mitokondria. So basically ni sitoplasma, salah eja lagi sekali saya padam. Sini adalah sitoplasma, yang sini berlaku di mitokondrion. Okay.
Nah, nyatakan komponen sel. Okey, so bila kita cakap komponen sel, maksudnya adalah organel. Tapi sekarang kita guna perkataan komponen. Okey, di mana berlaku? Dia berlaku di mitokondrion atau mitokondria. Dua-dua pun boleh. Kalau mitokondrion stand for satu molekul, satu. More than one, kita kenali dia sebagai mitokondria. So, dua-dua boleh diterima jawapan. Tak ada masalah. Right. Naik. Right. Now, soalan seterusnya. Okey, terangkan, okey, so soalan ni kata, terangkan proses yang berlaku pada molekul ATP untuk membebaskan tenaga. So this one sebenarnya jawapannya you guys boleh tengok dalam konteks awak sebiji pada muka surat 115 tau. So molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Ni memang kena lemah. Kenapa? Sebab ikatan yang lemah ni nanti menyebabkan ikatan fosfat ni mudah putus. So bila ada ikatan fosfat yang putus, pada masa sama ada tenaga yang dibebaskan. Okay, so tenaga itu nanti akan dibekalkan kepada sel. So jawapan dia macam mana awak boleh dapat jawapan? So kita kata pertama poin nombor 1 kita kata ikatan fosfat yang lemah. Molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. So ikatan yang lemah tu akan membebaskan tenaga. Okay, so 2 markah. Right, so seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Right. Now, seorang pelajar kulinari terlupa memasukkan yeast dalam adunan dough. Terangkan apakah yang berlaku kepada adunan roti yang dihasilkan. So, saiz dough tidak membesar. Betul. Okay. Now, sebelum kita cerita dia punya jawapan, kita ingat dalam tajuk ni sebenarnya ini adalah dalam tajuk fermentasi. Fermentasi ada dua jenis tau. Satu adalah fermentasi alkohol. Satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Now, apakah laktik? Apakah persamaan antara dua-dua fermentasi ni? Persamaannya kedua-duanya menggunakan glukosa. Okay, so glukosa ni akan diurai, akan dioksida separuh. Kalaulah dalam alkohol, fermentasi alkohol, glukosa ini akan diurai menjadi etanol. Lepas tu karbon dioksida dan juga tenaga. Okay. Kalau asid laktik ni pula, glukosa akan dioksida atau diurai menjadi asid laktik dan tenaga. So, apakah persamaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik? Persamaannya, kedua-duanya menggunakan glukosa. Kedua-duanya menghasilkan tenaga. Bezanya, dekat fermentasi alkohol ia akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida, tetapi dalam fermentasi asid laktik hanya menghasilkan asid laktik saja. Tapi kalau soalan tanya apakah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi, persamaannya kedua-duanya menggunakan glukosa dan kedua-duanya menghasilkan tenaga. So anything kalau kaitan dengan fermentasi, respirasi sel adalah proses menggunakan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Now, so back to the question. So soalan kat sini, seorang pelajar kulinari terlupa memasukkan yeast dalam dough adunan. Terangkan apakah yang terjadi kepada adunan roti yang dihasilkan. So saiz dough tidak membesar. Kenapa? Sebab bila tak ada yeast, fermentasi tidak berlaku. Kalau awak nak jadi lebih spesifik, kita kata fermentasi alkohol tidak berlaku. Kalau awak nak letak fermentasi saja pun boleh. So, kenapa dia tak naik? Naik itu adalah disebabkan ada gas karbon dioksida. So, kalau gas karbon dioksida tu banyak terperangkap pada roti, so roti tu akan nampak kembang. Kalau gas karbon dioksida tu sikit, so roti tu tak kembang. So, roti kembang adalah disebabkan ada gas karbon dioksida yang terperangkap dalam roti tu. Okay? Right. So, tiada gas karbon dioksida yang dibebaskan. Betul. So, 2 markah. So, this one adalah point number 1. This is point number 2. This is point number 3. Tapi markah 2, so kita bagi max adalah 2 markah. Okay, right. So seterusnya. Mari kita tengok soalan seterusnya. Now, soalan seterusnya, rajah 3 menunjukkan kerata rentas batang suatu tumbuhan. Ini adalah tajuk tingkatan 5, muka surat 11. So ini adalah bab 1 if I'm not mistaken. Bab 1 Masih bab 1 dalam tajuk pertumbuhan.
Okey, muka surat 11, basically ini adalah dalam muka surat 11. Okey. Now, so awak tengok, dekat sini nyatakan nama bagi P dan Q. So kalau awak nampak gambar begini, sebenarnya ini adalah gambar yang akan, macam mana nak cakap, gambar ni kita kata untuk pokok dicotyledon atau Unicode sekarang kita panggil. Okey. So kalau you guys tengok soalan yang macam ni, gambar macam ni, awak kena tahu ini adalah ini adalah jenis tumbuhan Unicode. Unicode. Unicode ni adalah tumbuhan berkayu. Okey. Now, so kita tengok kat sini. Okey. Soalannya, namakan bagi P dan Q. Awak ingat tau, kalau yang bahagian dalam, okey, ini mesti xylem. Okey, dalam ni, kalau saya warnakan biru, ini adalah xylem. Okey. Yang luar, ini kita panggil dia adalah sebagai phloem. Antara dengan xylem, dia ada satu tisu yang special. Tisu itu kita panggil dia sebagai cambium vascular. Now, disebabkan ada tisu cambium vascular ni, kalau awak nampak je, kalaulah tumbuhan itu ada tisu cambium vascular, tumbuhan ini boleh menjalankan pertumbuhan sekunder. So basically awak nak ingat senang macam ni je. Okey, macam mana pertumbuhan ada dua jenis. Satu adalah pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Macam mana kita nak tahu tumbuhan itu dapat menjalani pertumbuhan sekunder? Awak tengok. Kalau dalam gambar tu tumbuhan itu mempunyai cambium vascular, so maksudnya tumbuhan itu boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Jika tumbuhan itu tidak mempunyai tisu cambium, dia tidak boleh menjalankan pertumbuhan sekunder. So contoh, katakanlah tumbuhan jenis Unicode. Tumbuhan Unicode, tak semua tumbuhan Unicode akan menjalani pertumbuhan sekunder. Okey, dengan satu syarat, jika tumbuhan itu mempunyai tisu cambium, barulah tumbuhan itu dapat menjalani pertumbuhan sekunder. So basically awak ingat, tisu cambium ni yang menyebabkan tumbuhan itu dapat menjalani pertumbuhan sekunder. Right, so kita tengok soalan. Right. So soalan di sini adalah, nyatakan nama bagi P dan Q dalam darjah 3. So P ni sebenarnya apa? Kita tengok P adalah cambium vascular. Betul. Yang ni jawapannya cambium vascular. You guys tak boleh cakap gelang tau. Macam mana dia boleh jadi gelang kalau dia menjalani mitosis? Kalaulah gelang, ada anak murid saya dia tersilap jawab, dia kata gelang. Kalau gelang ni, ini dia dah jadi macam ni, ring. So macam mana nak jadi gelang? Jadi gelang ni jika ia menjalani mitosis, okey, barulah ia membentuk gelang cambium. Tu tak gelang cambium, gelang cambium vascular. Mana saya punya gelang cambium? Sabar. Gelang cambium saja. Cambium. So kalau kat sini jawapannya sesuai adalah cambium vascular. Kenapa kita tak terima gelang cambium? Sebab belum menjalani mitosis. Once dia dah jadi gelang, selepas mitosis barulah kita kenali dia sebagai gelang cambium. So jawapan yang betul adalah sebenarnya adalah cambium vascular. Now kita teruskan. Nyatakan fungsi bagi P. So fungsi bagi P disuruh namakan ni tadi dah betul. Okey, jap. Soalan dia kata tanya P dan Q. So betul, P adalah cambium vascular, Q adalah xylem. Now, nyatakan fungsi bagi P. So, P jawapannya kat sini adalah cambium vascular membahagi secara mitosis. Very good. Keyword dia adalah mitosis. Untuk menjalani pertumbuhan sekunder. Yes, very good. So, keyword dia dalam apa-apa pertumbuhan, kata kunci paling utama mesti ada perkataan mitosis. Okay, so this one is very important. Point number 1. So, satu markah saja. Alright, so correct. So, next one, kita tengok. Okay, now nyatakan satu bahan yang diangkut oleh tisu N. N ni sebenarnya apa? N tu adalah phloem. So, namakan proses itu. So, nama bahan organik ataupun sukrosa. So, awak ingat phloem ni sebenarnya dia buat apa? Dia angkut hasil fotosintesis. So, proses mengangkut sukrosa itu kita kenali dia sebagai translokasi. So, awak ingat tak phloem ni kita nak bayangkan dalam proses fotosintesis. Saya contoh sikit Dalam proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida plus H2O. Okay. Dia akan menghasilkan glukosa. Okay, glukosa ni akan mengalami kondensasi tahun nanti menjadi sukrosa, karbon dioksida, oksigen dan juga H2O. Okay, so yang ni tak pernah keluar lagi tau. Yang ini ingat mesti ada klorofil.
Okay, klorofil fungsinya akan merangkap cahaya yang menyebabkan fotolisis air boleh berlaku. Tajuk fotosintesis ni tak keluar lagi tau. So tajuk fotosintesis ni please pay attention lebih sikit. Sebab 2 tahun tak keluar. So saya cuba bagi dia punya balance equation. So dekat sini adalah molekul dia 6 karbon dioksida, 12 molekul air. Glukosa tetap ni, sini 6 molekul oksigen dan sini satu lagi adalah 6 molekul air. Okay, now, so awak ingat kat sini tau. Proses nak angkut air pergi ke daun. Okay, ini dia melibatkan proses ada transpirasi. Kalaulah glukosa ataupun hasil fotosintesis which is sukrosa, okay, nama proses yang berlaku adalah translokasi. So yang ini diangkut oleh tissue flower ke seluruh bahagian tumbuhan. So proses ini kita kenali sebagai translokasi. Right. Okay, now kita teruskan. Now, ini dalam buku teks awak tahu soalan C. Terangkan penyesuaian Q. Okay, penyesuaian Q untuk membantu pengangkutan bahan tersebut. Penyesuaian Q. So, Q ni sebenarnya dia tanya pasal siapa? Q dia tanya pasal xylem. So, kalau dalam buku teks awak, basically adalah pada muka surat 30. Right, let's say, mari kita tengok muka surat 30. 30, muka surat 30 penyesuaian Q. Sekejap, let me see Q, what is Q? Q adalah xylem. So, penyesuaian xylem, so basically in your textbook, Sawa. Ya. Alamak. Saya suka bab 4. Tingkatan 5 bab 4. Tingkatan 5 bab 4. Ya. Tingkatan 5 bab 4. Yap. Tingkatan 5 bab 4 muka surat 77. So tingkatan 5 bab 4 sebenarnya ni lebih kepada struktur. So basically tingkatan 5 bab 4 muka surat 77 dan juga 78 sebab penyesuaian xylem kan. So xylem dapat mengangkut air yang diserap. So jawapan dia yang paling tepat bila dia kata soalan itu mengenai terangkan juga sebagai facts plus explanation. So dalam kes ni facts dia apa? Awak boleh cakap dinding tisu xylem berlignin dan tebal. So apa kebaikannya? Ini adalah fakta dia, facts. Apa bestnya? Dia tebal. Apa bestnya dia berlignin dan tebal? So, dia memberi sokongan dan juga kekuatan mekanikal. So, this one adalah dia punya explanation. So, jawapan yang lebih tepat kalaulah kata untuk soalan ni, lagi sekali tahu. Terangkan penyesuaian Q. Q tu apa? Q adalah xylem. So, apakah penyesuaian xylem? Penyesuaian xylem adalah awak tengok apa yang kita nampak, yang dia punya feature. So, ciri dia kat sini adalah xylem, dinding tisu xylem adalah berlignin. Okay. So, apa kebaikan berlignin dan tebal? So, apa kebaikannya dia berlignin dan tebal? Dia memberi sokongan. Okay. Awak tulis kat situ sokongannya pun tak apa. Okay. Kalau kat sini lebih panjang which is sokongan dan juga kekuatan mekanikal. Right. So, 2 markah. Tak ada masalah. Okay. Now, next one. Soalan 4. Rajah 4.1 menunjukkan struktur dalam tumbuhan. Soalan ni pun tak pernah keluar lagi tau. Ini adalah satu tajuk special tau untuk tumbuhan ni. Dia bagi bab 3. Sekejap look. Bab 4. Saya rasa bab 4. Sekejap no, mesti bab 4, bab 2. Okay, ya, bab 2 muka surat 29. So, ini adalah tingkatan 5. Tajuk ini adalah tajuk tingkatan 5. Bab 2. Okay, muka surat 29 hingga 30. Okay, so special tau pasal daun je dan soalan ni tak pernah keluar lagi SPM. So, rajah 4.1 menunjukkan sebahagian struktur dalaman daun. Okay, so tengok kat sini. Labelkan mesofil berspan pada L. Okay, so awak ingat dia kata berspan tau. So, yang berspan adalah this one. Kalau yang saya kalikan hijau ni, this one. Sekejap this one, ini adalah mesofil berspan. Okay, this one pula. Okay, right. Ini kita kenali dia adalah sebagai mesofil
palisad. So ini adalah mesofil berspan. Sel mesofil berspan. Asalkan dia, apakah persamaan antara sel mesofil berspan dan juga sel mesofil palisad? Persamaannya, asalkan kalau awak nampak perkataan mesofil, maksudnya sel ini dia ada banyak komponen sel kloroplas. Maksudnya mesofil je, maksudnya apakah organel komponen sel yang banyak? Komponen sel yang banyak adalah kloroplas. So basically, kalau tiba-tiba soalan tanya apakah persamaan antara sel mesofil palisad dan juga mesofil berspan, persamaannya kedua-duanya mempunyai kloroplas. Ni ada kloroplas. Sini juga kloroplas. Bezanya, kalaulah dekat mesofil palisad, kloroplasnya adalah banyak. Dekat mesofil palisad, kloroplasnya adalah sedikit. Okey, itu adalah dia punya, orang kata dia punya perbezaan. Perbezaan lagi satu adalah susunan. Kalaulah awak tengok sel mesofil palisad, okey, susunannya adalah tegak dan padat. Tersusun. This one adalah tersusun tegak. Okey, perbezaan tau. Perbezaannya, ini adalah tersusun tegak dan rapat. Yang ni pula tersusun longgar dan tidak sekata. Dan tak sekata. Dia ada sebab. Kenapa? Sebab fungsinya berbeza. Kalau untuk sel mesofil palisad, mengapa sel mesofil palisad tersusun tegak macam rapatkan saf? Rapat macam tu kan? So, kerana yang ini adalah untuk memerangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis, untuk memperolehi cahaya matahari maksimum. Untuk memperolehi cahaya matahari maksimum. Kalau yang ini pula, disebabkan dia susun longgar dan tidak sekata, so fungsinya berlainan. So fungsinya adalah untuk proses pertukaran gas, menambah permukaan untuk proses pertukaran gas. Untuk pertukaran gas. So yang saya warnakan hijau, ini adalah persamaan. So persamaannya kedua-duanya mempunyai kloroplas. Perbezaannya yang saya warna merah. Okey, persamaannya kloroplas dia banyak. Okey, kat palisad. Kalau dekat berspan, dia sedikit. Lepas tu beza daripada segi susunan. Kalau susunan untuk palisad dia tegak dan rapat. Kalaulah untuk mesofil berspan, susunannya adalah longgar dan tidak sekata. Okey, disebabkan susunan yang berbeza, fungsi mereka pun berbeza. Kalau untuk mesofil palisad, fungsinya adalah untuk memperangkat cahaya matahari dengan maksimum. Therefore, sebenarnya palisad boleh menjalankan fotosintesis paling maksimum. Sebab dia dapat cahaya paling maksimum. Right. Tetapi kalau untuk palisad, kenapa susunannya longgar dan tidak sekata? Dia punya kepentingan adalah untuk proses pertukaran gas. Right, marilah kita tengok dia punya struktur lain tau. So, ini adalah struktur daun tau. Okay, jom. Daun ni sebab special sikit tau. So, dalam daun, dekat daun, kalau you guys perasan kat sini, ini adalah berkas vaskular. This one adalah berkas vaskular. Berkas vaskular, dia terdiri daripada xylem dan juga phloem. So basically macam mana awak nak tahu dia xylem? Awak tengok kalau dia ada penebalan lignin. Macam ni. So basically kalau you guys nampak yang macam ni, yang ini actually ini adalah dia punya xylem. Okay. Right. So dekat daun ni dia ada epidermis tau. Yang ini kita panggil dia, sekejap this one. Sekejap this one. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai epidermis atas. Okay. Yang bawah ni pula kita panggil dia sebagai epidermis bawah. Dekat epidermis bawah, lainnya sikit daripada epidermis atas. Sebab kalaulah dekat epidermis bawah ni, kalau you guys perasan, dia ada SP, sel pengawal. Di mana dia kawal liang yang kecil yang sini.
Liang kecil ni, yang ini kita panggil dia adalah sebagai stoma. So stoma kita boleh jumpa kat mana? Stoma kita boleh jumpa dekat epidermis bawah. Stoma itu apa? Stoma itu adalah liang kecil. Siapa yang kawal liang kecil ni? Yang kawal adalah sel pengawal. Sebenarnya sel pengawal ni apa? Sel pengawal ni adalah sel epidermis yang telah mengalami pengubahsuaian. Okay? Right. Now, mari kita tengok dia punya soalan. So, soalan A. Labelkan sel mesofil berspan pada L. Ni kawan awak label betul lah ni. Error. So, berspan adalah this one. Kawan awak label begini. Right. So, betul. Seterusnya. Lengkapkan melukis epidermis atas. Okey. Lengkapkan rajah 41 dengan melukis epidermis atas. So epidermis atas, this one. Cantik kawan awak lukisnya. Macam dalam soalan. So itu adalah epidermis atas. Right. So apakah sifat epidermis atas? Satu sifat ciri epidermis atas ni, kalau awak tengok dekat sini, dia sifatnya adalah lutsina. Sifat dia, cirinya adalah lutsina. Sekejap Lutsina. Kenapa dia lutsinar? Sebab dia nak bagi laluan cahaya matahari tu sampai ke sel mesofil palisad. Okey, dia lutsinar kat sini. Lutsinar, sel lutsinar. Okey, seterusnya soalan. Wow, ini adalah dalam tajuk fotosintesis. So tajuk fotosintesis ni pun sama, tajuk ni tak keluar lagi. So basically your textbook adalah pada muka surat 42, masih lagi dalam bab 2, masih lagi tingkatan 5. Bab 2. Okey, awak nampak je tumbuhan mestilah tingkatan 5 kan. So yang ini buku teks muka surat 42. So dekat sini ini sebenarnya komponen sel apa? Komponen sel ini kita kenali dia adalah sebagai chloroplast. This is we call as chloroplast. Chloroplast. Dalam chloroplast awak tengok dia terdiri pada stroma. Dan satu lagi awak tengok susunan yang banyak ni namanya adalah granium. Satu granium ni, kalau let's say yang ni, satu kecil ni, yang saya warnakan kuning. Kalau satu yang kecil ni, ini kita panggil dia adalah sebagai thylakoid. So, awak ingat dalam fotosintesis, awak kena ingat dia punya equation tau. Equationnya, you guys kena ingat dia adalah karbon dioksida plus H2O. Okay, dia akan menghasilkan glukosa plus karbon dioksida plus H2O. Lepas tu ia ada melibatkan klorofil. Mesti daun yang ada klorofil. Kenapa? Sebab klorofil akan perangkap cahaya matahari. Okay, so dalam tindak balas fotosintesis dia berlaku dua. Satu adalah tindak balas bersandarkan cahaya, satu lagi tidak bersandarkan cahaya. So kalaulah tanya soalan stroma, stroma adalah tidak bersandarkan cahaya. Ni betul, tak ada masalah. Okay, now so kalaulah awak ingat dalam proses fotosintesis ni sebenarnya ia bermula daripada molekul apa? Ia mesti bermula dengan molekul air. Now, so molekul air ni nanti dia akan pecah, dia akan mengalami fotolisis. Fotolisis, dia akan menghasilkan dua jenis molekul, dua jenis ion. Satu kita kenali dia adalah sebagai ion hidrogen, H+, dan satu lagi adalah ion hidroksida, kita panggil dia sebagai OH. So, awak ingat, mula-mula dalam proses fotosintesis, ia akan bermula dulu dengan tindak balas bersandarkan cahaya. So, apakah bahan mentah dalam tindak balas bersandarkan cahaya? So, bahan mentahnya adalah air. So, kalau saya warnakan kat sini, okay, yang air ini adalah terlibat dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Apakah yang dimaksudkan bersandarkan cahaya? Ia melibatkan cahaya matahari. Di mana tindak balas bersandarkan cahaya ini berlaku di mana? Dia berlaku di thylakoid. So molekul air ni akan mengalami fotolisis, dia akan menjadi dua jenis ion. Satu ion adalah ion hidroksida, satu lagi adalah ion hidrogen. So ion hidroksida ni nanti, dengan kehadiran cahaya, ion hidroksida ni akan kehilangan elektron. Ion hidroksida ni nanti dia akan kehilangan elektron, membentuk H2O dan juga gas oksigen. So dia akan bentuk H2O dan juga oksigen. So kesimpulannya saya nak cakap dekat sini adalah
oksigen dan air ni sebenarnya hasil daripada tindak balas apa? Ini adalah hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas sandarkan cahaya ni mesti berlaku dulu. Kalau tindak balas bersandarkan cahaya tidak berlaku, tindak balas tidak bersandarkan cahaya tak akan berlaku. So awak kena ingat, dalam proses fotosintesis kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah bersandarkan cahaya, satu lagi tidak bersandarkan cahaya. Dan proses ini mesti bermula dulu dengan tindak balas bersandarkan cahaya. So dalam tindak balas bersandarkan cahaya, apakah yang berlaku? Yang berlaku adalah fotolisis. Apakah itu fotolisis? Fotolisis adalah proses pemecahan molekul air menjadi dua jenis ion. Satu adalah ion hidroksida, satu lagi ia adalah ion hidrogen. Ion hidroksida ini nanti dia akan mengalami kehilangan elektron membentuk H2O dan juga oksigen. So oleh itu tadi saya kata oksigen dan juga air sebenarnya itu adalah hasil daripada tindak balas apa? Adalah hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Nah, kita tengok ion hidrogen. Ion hidrogen ni nanti dia akan bergabung dengan NADPH tau. Ni nanti ion hidrogen yang terhasil daripada fotolisis ni nanti dia akan bergabung dengan NADP+, dia akan jadi NADPH. Apakah itu NADPH? NADPH adalah ejen penurunan. Ejen penurunan ni, saya potong macam ni, yang ini dia akan terlibat dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. So NADP ni nanti dia akan digunakan untuk apa? Dan satu lagi sebenarnya tindak balas bersandarkan cahaya selain ia menghasilkan NADPH, ia juga akan menghasilkan tenaga. So tenaga ataupun kita panggil dia sebagai ATP. Alright. So tenaga ni sebenarnya hasil daripada apa? Hasil daripada pengujaan elektron dalam siri pengangkutan elektron. So tenaga ni sebenarnya terhasil daripada apa? Terhasil daripada pengujaan elektron. Yang ni saya skip tau. Pengujaan elektron daripada siri pengangkut elektron. Ini tak pernah keluar SPM lagi, so careful Mana dah tahu rezeki awak. Right. Okay. So, daripada NADP dengan tenaga ni akan digunakan dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Tidak bersandarkan cahaya. So, dia orang buat apa? So, yang ini nanti, okay, gas karbon dioksida, tengok, barulah kat sini masuk tindak balas bersandarkan cahaya tau. So, tidak bersandarkan cahaya, subhanallah. So, gas karbon dioksida dia akan bermula, tindak balas tidak bersandar cahaya bermula dengan karbon dioksida ni, nanti dia akan diikat dengan sebatian organik karbon 5 membentuk sebatian organik karbon 6. So sebatian organik karbon 6 ini nanti akan diturunkan, okey, dia akan diturunkan oleh NADPH dan juga ATP, di mana NADP dan ATP ni sebenarnya adalah hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, membentuk glukosa. So glukosa ni sebenarnya terhasil daripada apa? Glukosa ini sebenarnya terhasil daripada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So glukosa ini nanti akan mengalami kondensasi membentuk kanji. So kesimpulannya, persamaan dalam fotosintesis ni adalah hasil daripada gabungan tindak balas bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya. Dan dalam fotosintesis, proses yang berlaku dulu adalah bersandarkan cahaya.
So dalam proses bersandarkan cahaya, apakah dia punya bahan mentah? Bahan mentahnya adalah molekul air. So molekul air ni nanti dia akan dipecahkan melalui proses namanya fotolisis air membentuk dua jenis ion. Satu kalau kita nampak dekat sini kita panggil dia sebagai ion hidrogen. Satu lagi adalah ion hidroksida. Ion hidroksida ni akan kehilangan elektron membentuk dua hasil which is dia akan menghasilkan air dan juga oksigen. So air dan oksigen ini sebenarnya hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Kemudian dalam tindak balas bersandarkan cahaya ada dua bahan penting yang dihasilkan which is ia hasilkan NADPH dan juga ejen penurun NADPH di mana NADPH itu adalah ejen penurunan. Okey, selain NADPH dihasilkan, tenaga juga ia dihasilkan. NADPH dan juga tenaga yang terhasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya ini akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, ia bermula dengan gas karbon dioksida akan bergabung dengan sebatian organik karbon 5 membentuk sebatian organik karbon 6. Bila dah membentuk sebatian organik karbon 6, ia akan diturunkan oleh ejen penurunan iaitu NADPH dan juga ATP membentuk glukosa. Dan glukosa ini nanti akan mengalami kondensasi membentuk kanji. So kesimpulannya, equation di sini adalah kita nak kata karbon dioksida ini adalah bahan mentah untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Manakala glukosa ini adalah hasil daripada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dan awak kena ingat dalam proses fotosintesis, tindak balas bersandarkan cahaya wajib berlaku dulu. Mesti berlaku. Sebab ia perlu hasilkan NADPH dan juga tenaga. Kalau tindak balas tidak bersandarkan cahaya tidak berlaku, kalau tindak balas bersandarkan cahaya tidak berlaku, so therefore tindak balas tidak bersandarkan cahaya tidak akan berlaku. It's quite complicated sikit, ayat dia macam lebih kurang sama. So kesimpulannya, mesti dalam fotosintesis mesti ada cahaya matahari. Sebab bila ada cahaya matahari, barulah proses bersandarkan cahaya boleh berlaku. Right, so namakan tindak balas yang berlaku pada stroma. So tindak balas itu adalah tidak bersandarkan cahaya. Correct, betul. Now seterusnya, mari kita tengok kat sini. Tindak balas pada R, tindak balas pada stroma. So kalau awak ingat, tindak balas pada R adalah bersandarkan cahaya. Kalaulah pada stroma, tidak bersandarkan cahaya. Kalaulah bersandarkan cahaya, ia berlaku di mana? Ia berlaku di tilakoid. Kalaulah tanya soalan tu, tanya tilakoid. Kalau tidak bersandarkan cahaya, ia berlaku di stroma. Next question, proses yang terlibat. So sini melibatkan fotolisis air, di sini melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Dekat sini bahan dia. Bahan hasil tindak balas kat sini air. Kalau saya nak tambah satu air dan juga oksigen. Air dan oksigen. Kalaulah hasil tindak balas untuk tidak bersandarkan cahaya, hasilnya adalah bahan tidak balas. Oh sorry sayang, bahan tidak balas. So bahan tidak balas bahan mentah lah. Betul lah. Kalaulah tindak balas bersandarkan cahaya, bahan mentahnya adalah air. Betul. Kalaulah bahan mentah dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, gas karbon dioksida. Setuju. Betul. Hasil tindak balas. Okey, barulah hasil tindak balas untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, hasilnya adalah gas oksigen dan juga air. Kalau di sini hasilnya adalah glukosa. Setuju. Okay, tak ada masalah. Betul. Right, seterusnya. Wow. Ini adalah soalan favorite. Okay, soalan ni tajuk ni pun tak keluar lagi. So basically pay attention lebih sikit. Right, so tengok kat sini tau. Rajah 5.1 menunjukkan 3 jenis vertebra yang ada pada terus vertebra. Okay, so vertebra kita sebenarnya ada 5 tau. Kita ada 5. Kita start daripada atas. Yang leher namanya adalah cervix. Kemudian dekat bahagian awak punya dada kita panggil dia sebagai thorax. Kalau kat pinggang namanya adalah lumbar. So basically macam mana you guys nak ingat? You guys ingat katakanlah kalau yang paling besar, yang ada sentrum paling besar. Okay, ini mesti lumbar punya. Lumbar boleh, lambar boleh. Alright. Kemudian kalau awak tengok muka dia macam zirafah, anak murid saya kata macam kalau nampak dia macam zirafah, dia macam ada tajam sikit kan. Okay, acak atau rusa, ada macam tanduk, tajam, tepi. Yang itu adalah kita panggil dia adalah sebagai thorax. Okay. Okay, awak ingat kalau sentrum dia besar, macam absorber dia besar, itu adalah lambar. Kalau tiba-tiba dia macam ada tanduk 3, tajam, itu adalah thorax. Kalau awak tengok, kalau lah cervix, awak tengok dia adalah bahagian yang ni kita kata dia besar. Sekejap so foramen melintang Sekejap, bukan foramen melintang.
Jap. Banyak sangat nak kena kan. Surat bab 14. This one adalah bab 14. Bab 14 pun tak keluar lagi. So basically please pay attention lebih sikit. This one in your textbook. Ini adalah this one adalah jap. Tingkatan 4 bab 14 muka surat 268 269. Okay, so basically awak tengok dia mula dekat leher namanya adalah cervix. So basically kalau cervix ni apa yang besar dia ada salur saraf. This one kita panggil dia sebagai salur saraf. Okay, so kalau awak tengok salur sarafnya besar, sentrum dia kecil, yang itu adalah cervix. So this one adalah cervix. So berapa bilangannya? Kalau yang dekat leher bilangannya ada 7. Kalau lah dekat dada, thorax tu adalah 12, sama dengan awak punya ribcage. Ribcage kita ada 12 pasang, so thorax kita ada 12. Akhir sekali yang dekat pinggang, itu adalah lumbar. Lumbar adalah paling besar, dia absorber. Okay, dia sebab kenapa dia besar? Dia ada sentrum yang besar. Apa fungsi sentrum besar? Dia adalah untuk menyerap hentakan. Sebagai nak bagi dia hentakan dan suka nak bagi balance lah. Alright, so tengok dekat sini. Macam mana kita nak tahu feature-feature khas dia tau? Kalau lah untuk cervix ni sebenarnya ada 7 tau. Tetapi cervix nombor 1 dengan cervix nombor 2 special. Saya ulang tau. Cervix ada 7. Tetapi cervix dia nombor 1. Cervix nombor 1. Cervix nombor first special. Cervix first kita kenali dia adalah sebagai atlas. Atlas terlibat dalam kita punya angguk. Yes movement. Bila kita cakap yes. Kalau nombor 2 second, kita panggil dia sebagai axis. So axis ni dia terlibat dalam no movement. So maksudnya when you say yes, awak pakai cervix number 1, we call as atlas. Kalau lah awak giling, sebenarnya awak tengah guna cervix nombor 2 yang kita kenali sebagai axis. So cervix nombor 1, nombor 2 ni specialnya dua-dua ni sebenarnya dia tak ada foramen melintang. Sana bukan tak ada foramen. Oh bukan, dua-dua ni tak ada sentrum. This one, atlas dengan axis ni, apakah persamaan antara dua ni? Kedua-dua ni tidak mempunyai sentrum. Tetapi kalaulah yang nombor 5 hingga 7, dia ada sentrum. So kalau soalan tanya, ada tak turus vertebra yang tidak mempunyai sentrum? Ada, which is turus vertebra nombor 1 dan nombor 2. Tak ada sentrum. Other than that ada sentrum. Cuma sentrum tu ada besar atau kecil. Yang paling besar sekali kita boleh jumpa sentrum tu kat mana? Dekat lumbar. Alright, so tulang ni is quite special. Saya suka tajuk tulang ni. Okay, right. So kita tengokkan. Mari kita teruskan. Namakan tulang T. So T ni sebenarnya apa? Tadi kita kata kalaulah T ni special untuk T, cervix specialnya dia ada satu ruang kecil, tepi kecil tu yang kita panggil dia adalah sebagai foramen melintang. So fungsi foramen melintang ni sebenarnya untuk letak salur darah dan juga saraf. So macam mana awak nak tahu itu adalah cervix? Satu saiznya kecil, satu lagi dia ada lagi satu salur yang lebih namanya foramen melintang. Okay, selain dia ada salur saraf, dia ada foramen melintang. Tetapi kalaulah untuk thorax, kalau you guys tengok thorax dan juga lumbar, persamaannya dua-dua tiada foramen melintang. Okay, right. So, teruskan pada soalan. Nyatakan bilangan U. Tadi saya ingat U adalah 12. Ingat tahu cara nak ingat? 7, 12, 5. Okay, sebenarnya turus vertebra kita ada 5 tau. Tapi yang paling famous selalu yang muka lebih kurang sama macam kalau you guys ada adik-beradik, bayangkan yang cervix, thorax dengan lumbar muka lebih kurang. Okay, tapi sebenarnya dia ada lain which is kita ada cervix, thorax, lumbar, and then kita ada sacrum, kita ada caudal. So sacrum dengan caudal ni berapa bilangannya? Sacrum dengan caudal ni ada 3. Sana? 3 kah? Tu tak pasti. Kat sini tak ada. Cuma dia kata dalam buku teks, cuma kata dalam leher, dekat leher, cervix ada 5, turus vertebra, thorax ada 12, kemudian lumbar kita ada 5. Kemudian bawah sekali dah nak sampai ke punggung, dia mula dengan sacrum, akhir dengan caudal. SK. Sacrum dulu baru caudal. Okay. Now, seterusnya soalan. Lengkapkan jadual 5.1 menunjukkan perbandingan. Kalau soalan itu sebenarnya tanya mengenai perbandingan sebenarnya kena bagi persamaan. So, apakah persamaan antara turus vertebra, lumbar dan thorax? Persamaannya kalaulah saya tahu. Persamaannya kedua-duanya
mempunyai sentrum. Mempunyai sentrum. Dan dia sebenarnya ada tanduk dekat tengah tu, this one. Yang ini kita panggil dia sebagai cuaran spina. Ini pun ada cuaran spina. Cuaran spina. Ini juga ada cuaran spina. Okay, so this one kita nak kata dia mempunyai cuaran spina. Kalau soalan ni sebenarnya kena bagi persamaan juga tau. Sebab dia kata perbandingan kan. So perbandingannya kedua-duanya mempunyai sentrum, kedua-duanya mempunyai cuaran spina yang general. Lepas tu perbezaannya, barulah kita kata kalau untuk U, cuaran spinanya adalah panjang, manakala cuaran spina ni adalah pendek. Oh, kat sini dia punya tricky part. Okay, foramen melintang adalah tempat letak saraf dan juga salur darah. So foramen melintang tadi kita kata jumpa kat mana? Kita hanya jumpa kat cervix, kat leher je. Kalau kat dada, dekat thorax dengan lambar kita tak jumpa. So kat sini sebenarnya jawapannya kedua-duanya tidak mempunyai foramen melintang. Foramen melintang hanya kita jumpa dekat cervix sahaja. So 2 markah. Now seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Seorang wanita warga emas terjatuh di tandas akibat lantai yang licin. Okay. Now, so dia kata dekat sini rajah 5.2 menunjukkan tulang W telah terkehir daripada sendi. So, tajuk sendi. Sendi ni kalau saya nak senang nak ingat apakah itu sendi. Sendi ni sebenarnya adalah tempat pertemuan antara tulang dan tulang. So, kita panggil dia adalah sebagai sendi. Sebenarnya sendi ada 3 jenis. So, saya contoh sikit. Sendi ni basically kita ada 3 jenis sendi. Sendi ada 3 jenis. Pertama adalah sendi tak bergerak. Sendi tidak bergerak, kita kenali dia adalah mana jumpa dekat kranium. Kranium awak ni bukan pakai helmet satu macam tu tau. Sebenarnya dekat kranium, tengkorak kita ni, dia ada fragment-fragment tulang. Tulang itu tidak bergerak. So therefore kalau korang gelak ke pakai tudung, korang dia tak gerak, tak goyang lah kan. So sendi tidak bergerak boleh jumpa kat mana? Dekat tengkorak yang kita kenali sebagai sutur. Sutur kranium lah, tulang kranium. Sutur pada kranium. Sutur pada kranium. Lepas tu kita ada sendi bergerak sedikit. Okay, ini kita berjumpa kat mana? Ini kita jumpa dekat turs vertebra. Antara tulang vertebra. Antara tulang vertebra. Dan satu lagi sendi bergerak bebas. Bergerak bebas. Sendi tak bergerak, bergerak sedikit, bergerak bebas. So sendi bergerak bebas ni kita tengok dia punya movement. Kalau dia boleh bergerak 180 darjah, maksudnya pada satu satah saja. 180 atau satu satah. Ini namanya adalah engsel. Macam pintu rumah kita, mana boleh kita pusingkan kan. So this one kita panggil dia adalah sebagai sendi engsel. Katakanlah kalau 360, dia boleh bergerak pada semua arah. Ini kita panggil dia adalah sebagai sendi lesung. So daripada soalan ni kalau kita tengok dekat punggung tu, itu boleh bergerak pada semua arah atau tidak? Kalau saya nak ingatkan awak perasan tak? Dia macam lesung kan? Bila lesung, kalau awak nak ni, masak, pusing-pusing. So basically, lesung ni boleh bergerak semua arah. So W ni sebenarnya sendi apa? W ni adalah sendi lesung. Kenapa W ini kita kenali sebagai sendi lesung? Sebab ia boleh bergerak pada semua arah. So sendi lesung ni kita boleh jumpa kat mana? Selain kita boleh jumpa dia adalah dekat bahagian lengkungan pelvis, kita boleh jumpa dekat lengkungan pectoral, like this one. Okay. Dan satu lagi, sini lah bahu, lengkungan pectoral. Okay. Kalau sendi engsel, you guys boleh jumpa kat mana? Macam ni. Okay, kat tangan. Dan juga kat kaki. Right. So, engsel awak ingat, dia boleh bergerak pada satu arah sahaja. Right. Next question. Baru kita tengok, soalan dia. Nyatakan jenis sendi yang terlibat. So, macam kita kata tadi, sendi yang terlibat adalah sendi lesung. Terangkan kesan keadaan tulang terhadap pergerakan wanita. So, bila soalan ni keyword dia tanya pergerakan. So, bila dia tanya pasal pergerakan, you guys mention about dia punya pergerakan. Boleh tak bergerak? Paling senang kan? So, soalan kat sini dia tanya pasal pergerakan. So, awak tengok kat sini, semua pergerakan pusingan tidak dapat dijalankan. So, kita kata dia tidak langsung boleh melakukan
pergerakan. Sekejap Dia tidak boleh melakukan pergerakan pusingan. Okey. So, apa kesannya? Kesannya menyebabkan kaki tidak boleh diangkat dan juga kaki tidak boleh diluruskan atau dibengkokkan. So, dapat 3 markah. Good. Right. Now, next question. So, kita tengok next question tau. So, next question ni pun sama. Soalan ni tak keluar lagi. Bab 6 tajuk pencernaan ni tak keluar lagi. Ini bukan bab 6. Your text. Dulu bab 6. Sekarang bab 9 ni. I'm not mistaken. Ini adalah dalam bab 9. So dalam bab 9, okey, soalan 6 ni bab 9 tingkatan 4. Rajah 6.2 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okay, right. So tengok namakan hasil pencernaan DX. So dalam sistem pencernaan, awak ingat pencernaan ni ada dua jenis tau. Dalam tajuk pencernaan boleh dipecah kepada dua. Satu adalah pencernaan fizikal, satu lagi adalah pencernaan kimia. Right. So, bila kita kata pencernaan fizikal, ia tidak melibatkan enzim. Dia mengunyah macam peristalsis. Tapi kalaulah pencernaan kimia, ia melibatkan enzim. Tapi apakah objektif pencernaan? Pencernaan adalah proses memecahkan molekul yang kompleks menjadi ringkas. So, therefore boleh diserap nutrien itu oleh badan kita. So, awak ingat tau? Tajuk soalan nombor 6 ini adalah dalam tajuk pencernaan. So, tajuk pencernaan sebenarnya apakah proses pencernaan? Pencernaan adalah pencernaan. Sekejap So, pencernaan. Pencernaan maksud dia paling utama adalah dia adalah untuk memecahkan, urai atau pecah molekul kompleks kepada ringkas. Pencernaan ada dua jenis. Satu adalah pencernaan fizikal, tidak melibatkan enzim. Okey, satu lagi pencernaan kimia. Pencernaan kimia ini yang melibatkan enzim. So, dalam proses pencernaan, endingnya mesti adalah kanji yang kompleks itu mesti pecah menjadi paling ringkas, which is glukosa. Kalau protein, ending dia mesti jadi asid amino. Kalaulah lipid, dia akan pecah, ending dia mesti jadi glycerol dan asid lemak. Dan tadi yang kita katakan dalam pencernaan dia melibatkan enzim. Enzim ni spesifik. So awak kena tengok katakanlah enzim tu untuk substrate apa. So dia hanya boleh bertindak balas on certain substrate. Sebagai contoh, kita mulakan dulu kat mulut. Dekat mulut ni, okay. Dekat mulut kita ada enzim amylase. So bahan substrate dia enzim amylase. So maksudnya amylase ni untuk siapa? Amylase ni adalah untuk kanji. So kanji ni nanti dia akan dihidrolisis atau dipecahkan menjadi maltosa. Ni pun belum ringkas lagi ni. Okay. So flow dia untuk pencernaan dia bermula dekat mulut. Sekejap Dia bermula dekat mulut. Okay. So ni mulut. Okay. Lepas tapi kat mulut ni, apakah substrate yang terlibat? Yang substrate yang terlibat hanya kanji je. So daripada mulut, makanan tu nanti dia akan pergi pula dekat perut. Perut ni paling senang awak ingat triple P. Dekat perut, substrate apakah yang terlibat? Perut. Substrate yang terlibat adalah protein. Apakah enzim yang terlibat? Namanya adalah pepsin. So protein ini akan dihidrolisis oleh pepsin menjadi polipeptida. Adakah dah ringkas? Belum ringkas. Sebab polipeptida ni sebenarnya barulah macam ni. Okay. So dia akan masuk peringkat seterusnya. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai duodenum. Okay, duodenum ni tak ada enzim sebab tu dia perlukan assistant which is pancreas. Dan juga dia ada best friend, satu adalah hati. So duodenum ni ada best friend yang kita kenali sebagai hati dan pankreas yang menolong duodenum itu menjalankan proses pencernaan. So kenapa duodenum memerlukan pankreas? Sebab duodenum ni tak boleh hasilkan enzim dia sendiri. So duodenum ni perlu belah ihsan daripada pankreas. So kenapa? Sebab pankreas ada jus pankreas yang boleh hasilkan enzim light. So
lipase, amylase, and the other one adalah trypsin. So usus kecil yang paling akhir sekali sebenarnya adalah ileum. Dan ileum ni tak perlu assistant sebab ileum ni dia punya dinding boleh hasilkan enzim sendiri. Dan ileum ni dia terlibat dalam proses pencernaan dan juga penyerapan nutrien. Kenapa ileum ni terlibat dalam proses penyerapan nutrien? Sebab dekat ileum ada yang macam kapet tu, bulu-bulu halus yang kita kenali sebagai villus. So bila villus terlibat dalam penyerapan nutrien. Selepas penyerapan nutrien, proses apa yang berlaku? Asimilasi. So pencernaan ni you guys kalau nak study tajuk ni, tips saya korang kena study memang by flow by flow. So awak kena mula dulu dalam bab 9 ni, awak kena mula dulu dengan tajuk pencernaan, topik subtopik pencernaan, lepas pencernaan, okay, yang pencernaan di mana dia mula dekat mulut, endingnya adalah dekat ileum. Lepas pencernaan, proses seterusnya adalah penyerapan nutrien. Penyerapan nutrien ni berlaku dekat mana? Penyerapan nutrien ni berlaku dekat villus. Kat villus ni jumpa kat mana? Jumpa kat ileum. Okay, lepas tu, kejap. Ileum. Come on. Kenapa ileum tak lepas ni? Yes. Ileum. Subhanallah walhamdulillah. Ileum. So, kat ileum. Lepas kat penyerapan, proses seterusnya adalah asimilasi. Ataupun kalau digunakan oleh badan, asimilasi. Kalau tak digunakan oleh badan, kita akan melalui proses seterusnya. Kita panggil dia adalah sebagai penyah tinjaan. Asimilasi atau penyah tinjaan. Penyah tinjaan. Kesimpulannya dalam tajuk bab 9 ni, saya nak ulang lagi sekali. Awak nak study, awak kena mula dulu dengan pencernaan. Settle pencernaan, baru penyerapan. Bila diserap, nutrien serap, dia akan kalau digunakan oleh badan, ia akan melalui proses asimilasi. Kalau perlu dibuang oleh badan, dia akan melalui proses penyah tinjaan. Tetapi flow dia kena study dulu, tajuk pencernaan, lepas pencernaan, penyerapan nutrien, lepas penyerapan nutrien, asimilasi. Asimilasi ni jika digunakan oleh badan. Asimilasi ni awak ingat, dia berlaku dua tempat. Sama ada dia berlaku di hati, ataupun dia berlaku dekat sel badan. Sel badan. Tapi kalau penyah tinjaan senang, ia berlaku adalah pada usus besar untuk menghasilkan tinja kita. Usus besar. Right. Okay. Namakan struktur Y. So struktur Y ni sebenarnya adalah usus kecil. Betul. Kalau awak nak jawab usus kecil, betul. Kalau nak lebih spesifik, ileum pun boleh. Tapi saya suka je awak jawab usus kecil. Okay, next. Nyatakan enzim yang terlibat dalam menghidrolisis lipid. So awak ingat, kalau substrate itu lipid, nama enzimnya adalah lipase. Kalau substrate itu adalah maltosa, nama enzim itu adalah maltase. Kalau nama enzim itu adalah subhanallah, sukrosa, so nama kalau nama substrate itu adalah sukrosa, nama enzim itu adalah sukrase. Macam itulah. Alright. So seterusnya kita tengok Allah. Okay. Seterusnya kita tengok kat sini. Sekejap. Saya tu lupa nak on. Sekejap. La ilaha illallah. Sekejap nak charging. Sekejap. Okay. Now, seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 6.2 menunjukkan keadaan hati dalam individu yang berbeza. Okay, so soalan ni awak tengok tau, gambar dekat sini adalah rajah 6.2 dan rajah 6.2A dan 6.2B menunjukkan keadaan hati dalam dua individu yang berbeza. So yang A itu adalah hati yang sihat. Di mana yang B itu adalah sirosis hati. So sebenarnya sirosis hati itu apa? Hati itu menjadi keras sebenarnya, sirosis. Okay, so hati itu tak boleh berfungsi dengan baik. So soalan dia dekat sini adalah bezakan proses asimilasi asid amino dalam kedua-dua individu. Senang lah. Kat mana satu yang boleh berlakunya asimilasi? Tadi kita kata asimilasi ni berlaku dekat hati kan. So awak tengok kalau hati tu sihat, of course kat sini boleh berlakunya asimilasi. Kalau tak sihat, yang ni macam ni tak sihat, so asimilasi tidak berlaku. Asimilasi tak berlaku. So soalan ni dia kata bezakan tau. Kalau dibezakan, awak kena cerita dua-dua. So dekat sini bezakan individu sihat, kita kata
asid amino tu boleh disintesis menjadi protein plasma. Maksudnya protein plasma dapat dihasilkan. So disebabkanlah sirosis hati tu, so asimilasi tidak berlaku, so protein plasma tidak dapat dihasilkan. So macam mana dapat markah? Macam ni. Individu sihat, individu sirosis baru dapat satu markah. Sebab soalan ni tanya bezakan. So bezakan awak kena mention lah. The condition dekat 6.2A macam mana, the condition dekat 6.2B macam mana. Okay, now. Sebab soalan ni 2 markah, so awak kena bagi 2 point lah. So point yang kedua kita kata asimilasi tidak dapat ditukar menjadi glukosa. Ataupun kita kata asid amino berlebihan tidak dapat ditukar menjadi urea pun boleh. Saya tambah satu ya. Asid amino berlebihan tidak dapat ditukar menjadi urea. Di sini pula asid amino terdapat asid amino berlebihan. Asid amino are not does not occurs less breakdown of urea. So sini kita kata ayat dia asid amino berlebihan asid amino berlebihan kat sini dapat ditukar menjadi urea. Kalau kat sini pula barulah asid amino berlebihan tidak dapat ditukar menjadi urea. Bahayalah. Okay, right. Next question. Now, seorang pelajar telah mengambil antibiotik pada jangka masa yang panjang tanpa preskripsi doktor. Awak ingat, kalau antibiotik ni untuk apa? Untuk bunuh bakteria. Awak ingat, bakteria ni macam manusia juga tau. Ada baik, ada jahat. So, kalau dia ambil antibiotik tu lampau banyak dalam jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan bakteria-bakteria yang baik pun semua mati. Okay? So jawapan dekat yang sesuai kat sini tengok soalan ni ditanya kesan pengambilan antibiotik terhadap populasi bakteria. So kita ulaslah populasi bakteria. So populasi bakteria akan berkurang. So bila dia berkurang, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan antara bakteria baik dan juga bakteria jahat ataupun bakteria yang tak baik lah. Okay. So bila tak baik, dia akan dapat antibiotik memusnahkan bakteria baik dan juga dia boleh menyebabkan orang itu mengalami, individu itu mengalami diarrhea. Yes, betul. 3 markah. What is diarrhea? Diarrhea adalah cerit-berit. Right. Next question. Okay, soalan nombor 7. Okay, so soalan nombor 7. Rajah 7.1 menunjukkan 2 jenis pembahagian sel. Alright. So kita ada sel X dan juga sel Y. So macam mana kita nak tahu satu tu mitosis, satu tu meiosis? Awak ingat mitosis ni forever alone. Kalau awak tengok yang tersusun dekat Satah Khatulistiwa tu, dekat tengah-tengah tu seorang je, single je. Of course this is mitosis. Kalau dia tersusun kat tengah tu ada partner tu pula sekufu, homolog yang sama, yang ini mesti meiosis. So keadaan yang sama, dia tersusun dekat Satah Khatulistiwa. This one we call as ni yang tengah. Ini kita panggil dia sebagai Satah Khatulistiwa. Okay. Nah, menyusun di Satah Khatulistiwa. Tetapi apa yang tersusun? Awak tengok. Kalau yang menyusun di tengah itu adalah, macam saya kata tadi, adalah seorang, which is kita kenali sebagai kromosom atau kromatik kembar. Ini adalah mitosis. Jika yang tersusun di Satah Khatulistiwa tu ada partner yang sekufu. So partner yang sekufu ni kita kenali sebagai apa? Sebagai kromosom homolog. So ini untuk siapa? Untuk meiosis. So peringkat apa? Kalau ingat M, menyusun, middle. So of course lah, this one adalah metafasa. Kalau this one, menyusun dekat middle, partner, ni metafasa 1. Right, okay. Now soalan dia. Lengkapkan jadual berikut bagi menunjukkan perbezaan jenis pembahagian sel. So, kalau X mitosis, macam kita tahu kenapa mitosis, sebab yang menyusun dekat Satah Khatulistiwa itu adalah kromosom atau kromatik kembar. Kalau lah untuk Y, kenapa meiosis, sebab yang menyusun di Satah Khatulistiwa itu adalah kromosom homolog, dia ada partner. Okay. So, sini adalah mitosis, sini adalah meiosis. Bilangan kromosom dalam sel anak, kalau untuk mitosis, awak ingat, kira dia macam ni lah. You guys kira. 1, 2,
3, 4, 5, 6. So 6. Kalau mitosis, dia akan menghasilkan bilangan sel kromosom tu sama dengan induk, which is 6. Kalau lah meiosis, dia separuh daripada 6, which is 3. So sini adalah 6, sini adalah 3. Right? Okay, next. Nyatakan satu perbezaan pelakuan kromosom di antara sel X dan juga sel Y. So perbezaannya adalah awak tengok nama kromosom tu. Katakanlah kalau kat mitosis yang menyusun yang berada di sathah khatulistiwa adalah kromatid kembar. Tetapi kalau dekat sel Y yang menyusun di sathah khatulistiwa itu adalah kromosom homolog. Beza hero je. Main character je. Kalau yang menyusun dekat tengah tu seorang saja, kita panggil dia sebagai kromatid kembar. Tapi kalau menyusun tu dia macam dating dua orang, so basically itu adalah kromosom homolog. Tapi sama saja dia menyusun di sathah khatulistiwa. Okay, so basically sebab tu ini kita kenali dia sebagai metafasa. Yang ini adalah metafasa 2. Tapi boleh tak dalam buku dalam jawapan awak cakap metafasa 1? Sorry sayang. Metafasa 1. Boleh tak jawab kat situ metafasa, perbezaannya adalah sel X adalah metafasa, sel Y adalah metafasa 1. Boleh tak? Tak boleh. Sebab soalan dia tanya pasal pelakuan kromosom. Right, next one. Okay, sel Y terdedah kepada sinaran radioaktif yang menyebabkan komponen Z itu gagal berfungsi semasa anak fasa 1. So sebenarnya komponen Z itu apa? So komponen Z itu sebenarnya adalah sentriol. So apakah fungsi sentriol? Fungsi sentriol adalah untuk menghasilkan gentian gelendong, GG. Apa fungsi yang gentian gelendong? Gentian gelendong ni dia macam tongkat tau untuk kromosom yang boleh tarik kromosom tu menyusul ke tengah, yang boleh tarik kromosom tu ke kutub bertentangan. So basically, gentian gelendong tu macam nak bayangkan dia adalah landasan untuk kromosom itu bergerak. Jika tak ada gentian gelendong, kromosom itu tidak dapat bergerak. Tak dapat menyusun di sathah khatulistiwa dan tak dapat bergerak ke kutub bertentangan. Okay. Right, so sentriol fungsi dia untuk hasilkan gentian gelendong. Allahu Akbar. Gentian gelendong. So, soalan dia kat sini. Sel Y terdedah pada sinar radioaktif yang menyebabkan komponen Z gagal berfungsi semasa anafasa 1. So, tadi macam kita kata, Z itu adalah sentriol. So, kalau sentriol tidak terhasil, gentian gelendong juga tidak dapat dihasilkan atau tidak terbentuk. Bila gentian gelendong ini tidak dapat terbentuk, kromosom homolog gagal berpisah. Kromosom homolog gagal berpisah, kita panggil dia tak dijangsi. Kromosom homolog tidak berpisah. So, bila dia tidak berpisah, dia akan menjadikan bilangan kromosom yang terhasil, bilangan sel anak yang, sel anak mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Okay, so maybe anak itu boleh kena Down syndrome. Ataupun ayat lain kita kata gamet yang terhasil mempunyai kromosom yang terlebih atau terkurang. Right, okay. 3 markah. Now, last question. Belum. Now, Rajah 7.2 menunjukkan maklumat mengenai Labicia pumila. Okay, sementara saya tengah teringat. So, ini adalah penamaan saintifik tau. Dia ikut, subhanallah, ini adalah penamaan saintifik, kita guna binomial, penamaan binomial, di mana depan ni namanya adalah genus, belakang adalah, kita panggil dia adalah spesies. Kalau dalam ni, dia pakai italic. Kalau kita tak nak italic, kita garis. Okay, so itu adalah penamaan saintifik. Right, mari. Now, soalan. Labisa pumila atau dikenali sebagai kacik Fatimah adalah antara tumbuhan perubatan yang digunakan bagi merawat kesah sampingan menopause di kalangan wanita yang menyedari kepentingan pumila sebagai perubatan herba. Tumbuhan ini mendapat permintaan yang tinggi walau bagaimanapun pertumbuhan L. pumila melalui biji benih dan kelihatan batang dalam persekitaran semula jadi adalah sangat perlahan dan tidak mencukupi bagi memenuhi permintaan pengguna. Berdasarkan aplikasi pengetahuan pembahagian sel, nyatakan satu teknik. Teknik kalau untuk tumbuhan banyak ni adalah namanya teknik pengkulturan tisu. Okay. Dalam teknik pengkulturan tisu ni dia buat apa? Dia ambil mana-mana tisu. So dalam kes ni dia ambil tisu apa? Tisu meristem. Okay, so basically dia pakai tisu apa? Tisu meristem. Tisu meristem dipotong dan diletakkan. Dalam perimpetri. Tapi perimpetri itu bukan perimpetri bersebarangan. Perimpetri itu adalah perimpetri yang ada bernutrien dan juga
hormon pertumbuhan. So hormon apa yang terlibat kat sini? Sebenarnya hormon yang terlibat kat sini, saya tambah kat sini adalah hormon oksin atau oksitosin. Oksin atau oksitosin. Oksin atau sitokinin. Oksin atau sitokinin. So macam dapat markah, pertama awak kata teknik kultur tisu. Dalam teknik kultur tisu buat apa? Mana-mana sel, okay, dia akan diletakkan, dipotong, diletakkan dalam perimpetri. Tapi tak boleh bersebarang perimpetri. Mesti ada kataan perimpetri itu ada bernutrien dan ada hormon pertumbuhan. So apakah hormon yang diletakkan? Sama ada oksin ataupun sitokinin. So proses apa yang terlibat? Proses mitosis. So 3 markah. Right. So next. Last question. Tajuk ni pun famous juga ni pasal what do you call ni? Ini adalah pasal ekosistem paya bakau. So soalan dia kat sini. Rajah 81 menunjukkan jenis pokok bakau di kawasan berpaya. Okay. So basically awak tengok yang mula-mula tu kita panggil dia sebagai zon garis pantai. Yang tengah tu kita panggil dia sebagai zon tengah. Yang belakang tu kita panggil dia sebagai zon belakang. Ini adalah dalam tajuk tingkatan 5 which is tajuk ekosistem. Sekejap ya. 49 Saya yang suka pakai full text. So basically you guys kena pakai full text. Tajuk ni pun tak keluar lagi tau. Alright. Okay. So kalau you guys tengok dekat sini dalam buku teks awak pada muka surat 187. Sekejap Sekejap. Sekejap Share. Continue. Start broadcast. Right. Okay. Teruskan. Mari kita teruskan. Right. So, lagi sekali tau. Rajah 81 menunjukkan jenis akar pokok bakar di kawasan berpaya. Ini adalah tajuk tingkatan 5. Ini adalah tajuk tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5 adalah bab 9. Okay, kalau dalam buku teks awak adalah pada muka surat 186 hingga 189. Okay. So, dalam proses ni awak tengok dia ada zon X, zon Y dan juga zon belakang. Zon X ni sebenarnya zon garis pantai di mana ada dua pokok perintis which is kita panggil AS. Kita panggil dia adalah Avicenna. Dan satu lagi adalah Sonaratia. Soneratia. Lepas tu seterusnya dekat sini pula kita ada pokok namanya adalah Rhizophora. Last sekali adalah Buguera. Saya selalu kadang ingat awet saya rajin betul atau ayah saya rajin betul. Suka awak lah. Okay. So awak ingat kalau yang depan ni Avicenna dengan Sonaratia ni, ini adalah spesies perintis. Awak tengok dekat bahagian akar je. So kalau lah untuk Avicenna dengan Sonaratia, you guys perasan akar dia ada akar yang boleh bernafas. Yang kita panggil dia sebagai kat sini adalah pneumatophore. So kalau yang awak nampak tercacak dekat sini, akar dia special, akar dia boleh bernafas. Yang kita kenali sebagai pneumatophore. Sebab dekat kawasan ni, kandungan oksigennya adalah sedikit. So, salah satu cara dia ada adaptation di mana dia ada akar yang boleh bernafas yang kita panggil dia pneumatophore. Kalau dekat sini pula awak nampak dia punya akar dia ni, akar dia macam terkangkang tau. So, akar yang macam terkangkang ni, ini kita panggil akar dia adalah sebagai akar jangkang. Kalau Buguera, akar dia besar. Yang besar ni kita panggil dia sebagai akar bani. So, apakah fungsi akar ni? Fungsi akar dia katakanlah kalau akar jangkang ni dia adalah untuk memerangkap lumpur dan juga kayu. Okay. Nah, mari kita tengok soalan. Nyatakan satu komponen abiotik yang ekstrim di ekosistem paya bakau. So, sebenarnya ekosistem terdiri pada dua. Ekosistem terdiri, bila kita kata pasal ekosistem sebenarnya terdiri daripada dua komponen. Iaitu adalah satu komponen kita panggil dia sebagai abiotik
Ekosistem. What is the meaning by ecosystems? What is the meaning by ekosistem? Adalah ekosistem ni sebenarnya adalah interaksi antara komponen biotik dan satu lagi adalah abiotik. Biotik benda hidup. Contoh benda hidup pengeluar pengguna. Tumbuhan, haiwan. So pengguna, pengeluar. Kalau abiotik adalah contoh abiotik macam cuaca, macam ombak. So contohnya macam cuaca pH. Tapi soalan ni dia tanya pasal ekosistem paya bakau kan. So abiotik untuk paya bakau dia adalah tiupan angin yang kuat ataupun ombak. So correct? Mana-mana sama ada tiupan angin ataupun ombak. Now next one. Bezakan zone X dan juga zone Y. So bezanya adalah jenis akar. Kalau dekat Z tadi kita kata akar dia pneumatophore, which is akar dia boleh bernafas. Kalau Y macam nampak terkangkang, so kita kata akar itu adalah akar jangkang. Okay, ciri penyesuaiannya. Bila pneumatophore disebabkan kawasan paya bakau ni kekurangan oksigen. Jadi fungsi pneumatophore adalah dapat melakukan pertukaran gas. Kalau akar jangkang ni apa-apa dia adalah untuk memberi sokongan dan juga menahan tiupan angin yang kuat. Okay, so 2 markah. Next one. Rajah 8.1, okay, spesies pokok bakau di zon X digantikan oleh spesies paya bakau daripada zon Y selepas 50 tahun. Terangkan bagaimana proses berlaku. Proses ini berlaku kita kenali sebagai sesaran. Maksudnya nak bayangkan asalnya dulu dekat tepi mangrove tu dia ada spesies perintis je. Maksudnya dia terdiri daripada Avicennia dengan Sonaritia. After 50 years, tanah tu makin lama makin tinggi. Bila tanah tu makin tinggi, dia menyebabkan ada tumbuhan lain yang datang. So tumbuhan yang lain datang tu adalah kita panggil dia adalah sebagai tumbuhan penyesal. So proses itu kita panggil dia adalah sebagai sesaran. So pertama proses sesaran berlaku di mana spesies yang asal datang, kita ada Avicennia dengan Sonaritia tu tadi, dia akan ditukar, dia akan digantikan oleh tumbuhan baru. Kenapa? Sebab tanah tu dah makin tinggi, dah kurang sesuai untuk Avicennia dengan Sonaritia. So ia akan diganti oleh spesies Rhizophora. Rhizophora akan menggantikan Avicennia atau Sonaritia. Kenapa? Sebab tanah tu dah jadi lebih tinggi dan lebih sesuai untuk lebih sesuai untuk Rhizophora tu duduk. Maksudnya dah tak comfortable lah untuk Avicennia dengan Sonaritia duduk sebab Avicennia dengan Sonaritia duduk dia suka dekat kawasan yang tepi ombak. Dia tak suka kawasan yang tinggi. So therefore dia akan disesar oleh spesies penyesal which is Rhizophora. Right? Next one. Rajah 82 menunjukkan sebuah artikel yang berkaitan dengan hutan paya bakau yang dicemari oleh sampah sarap. Tinjauan yang dibuat oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, mendapati lebih 10 lokasi longgokan sampah dikesan di kawasan hutan simpanan kekal paya bakau di Sungai Merbuk. Sampah tersebut terdiri pada bahan buangan plastik dan juga kertas. Bahan buangan itu kelihatan bersepah dan mendap di kawasan tersebut. Berdasarkan artikel di atas, terangkan kesan yang berlaku kepada ekosistem paya bakau. Soalan ni dia general tau. Nampak kebat tapi sebenarnya you guys boleh jawab ni. Terhadap ekosistem. Bila dia kata pasal ekosistem, boleh cerita pasal haiwan atau tumbuhan. Okay. Jika keadaan ini berterusan, pertama kita kata apakah kesan terhadap ekosistem? Kesan yang pertama kita boleh kata adalah ekopelancongan akan terjejas dan menyebabkan kurang sumber pendapatan nelayan. Dan satu lagi kita kata akar jangkang tu nanti dia akan merangkap plastik dan juga sampah. Dan dia boleh mengganggu rantai makanan. Alright, so berapa markah? 3 markah. So kita tengok ada tak tambahan poin yang lain. Okey, ekoturism akan terganggu, dia akan mengurangkan sumber pendapatan bagi nelayan, betul, dia akan mengganggu rantai makanan. So basically sebenarnya kalau ekosistem je paling senang awak nak cakap, dia akan mengganggu rantai makanan. Pengeluar akan berkurang, bila pengeluar akan berkurang, pengguna akan mati. Therefore kita kata dia mengganggu rantai makanan. So 3 markah, tak ada masalah. Okay, sangat senang. Right? Alright, so itu sahaja untuk soalan MRSM. Okay, kita bincang soalan struktur 1 hingga 8. Okay, so saya minta maaf atas segala salah dan silap. So all the best for your SPM. Saya berharap maybe video ni dapat membantu awak sedikit. Tak banyak, sikit pun jadilah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Okay, right, so jumpa next one. Alright, so bye semua. Bye. Bye.